Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cik Suhaimi. Saya bersama 4 rakan ingin membentangkan tajuk Aristotle, Siddhartha Gautama Buddha. Gautama Buddha adalah seorang ahli fikir dari India dan juga pengasas agama Buddha. Beliau dilahirkan di Taman Lumbini, Kapilavastu yang kini terletak di negara Nepal. Beliau adalah seorang anak kepada ketua kasta pahlawan Sakya dan dikenali sebagai Siddhartha pada masa mudanya dan kemudiannya sebagai Sakya Muni, iaitu orang bijaksana Sakya. Panggilan Gautama Buddha sebenarnya merupakan kombinasi nama keluarganya Gautama dengan perkataan Buddha, iaitu orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ayah Siddhartha ialah Suddhodana, iaitu ketua Sakyas. Ibu Buddha meninggal dunia selepas 7 hari Buddha dilahirkan. Peramal Asita meramalkan bahawa Siddhartha akan menjadi raja yang unggul atau orang yang suci. Ayahnya telah cuba memastikan Siddhartha tidak dapat melihat kehidupan manusia yang sebenar di luar tempat tinggal mereka kerana ramalan Asita. Baginda menganggap dengan pemerhatian Siddhartha terhadap kesengsaraan manusia dan alam semesta mungkin menyebabkan ianya menjadi sami. Walau bagaimanapun, Siddhartha telah mendapati bahawa setiap orang akan menyambut kelahiran, kesakitan, kelanjutan usia dan kematian selepas melihat orang tua, sakit, mayat dan seorang sihat apabila baginda berumur 29 tahun. Baginda mengambil keputusan untuk menjadi sami untuk mencari penyelesaian untuk kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Nabila binti Zulkifli, nombor matrik 10 DPM 20F 2019. Selepas 6 tahun menyelinap keluar dari rumah, beliau hampir meninggal dunia akibat kelaparan tanpa sebarang kebaikan yang diperolehi. Dia berhenti menyeksa diri sendiri dan menumpukan perhatiannya dalam pertapaan. Akhirnya, Siddhartha menemui jalan kesederhanaan, iaitu jalan yang tidak perlu menyeksa diri sendiri dan menyeksa orang lain. Untuk menguatkan badan, baginda menerima susu lembu yang dibekalkan oleh seorang penternak lembu yang melalui tempat tersebut. Seterusnya, baginda duduk di bawah pokok bodhi dan bersumpah tidak akan bangun sehingga menemui kebenaran. Baginda menjadi seorang Buddha ketika berumur 35 tahun dan bermula untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada makhluk dunia di bahagian utara timur India. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Suhaimi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nusyafiqah Izzati binti Rohizat. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 20F 2021. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan Siddhartha Gautama Buddha. Sumbangan beliau ialah Buddhism Cina yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha pada tahun 563 sebelum Masihi sehingga 483 sebelum Masihi di India pada kurun ke-6 sebelum Masihi. Asas pengajarannya tetap berkekalan, iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Seterusnya, sumbangan beliau ialah Jalan 8 Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan yang dikenali sebagai Middle Way. Yang pertama ialah kepercayaan dan pengetahuan yang baik, keinginan yang baik, pengucapan yang baik, kelakuan yang baik, makna kehidupan yang baik, usaha yang baik, pemikiran yang baik dan akhir sekali ialah pertapaan yang baik. Seterusnya ialah Buddhism Cina ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Pana yang bermaksud kepada kebijaksanaan, yang kedua ialah Samdhi membawa maksud kepada penubuhan dan akhir sekali ialah Sila yang membawa maksud moral. Kitab suci agama Buddha ialah Tipitaka atau Tripitaka. Kitab Tipitaka yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali, iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh rakyat jelata suku Magadha.
Kitab suci agama Buddha yang paling tua diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali yang terbahagi dalam 3 kelompok besar yang disebut sebagai Pitaka atau Bakul, iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Seterusnya, sumbangan beliau ialah dalam Pemutaran Roda Dharma, ajaran Buddha yang pertama kalinya diterima oleh 5 orang biksu, iaitu Kondana, Badia, Mahanama, Asaji dan Papa. Seterusnya ialah Hari Putaran Roda Dharma yang pertama tersebut diperingati oleh umat Buddha sebagai Hari Suci Asada. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan sayang. Setelah saat itu, makin lama makin ramai yang mengikuti agama beliau, iaitu agama Buddha. Salam sejahtera kepada Tuhan Swami. Nama saya Dipa Datri, anak perempuan Syurni. Nombor matrik saya 10 DPM 20F 2049. Tajuk yang diberi untuk saya ialah Sumbangan Siddhartha Gautama Buddha dalam aspek etika. Sumbangan yang pertama ialah ajaran agama Buddha. Beliau tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan, metafizika atau satu falsafah kerana beliau sendiri tidak mengalahkan falsafah. Sebaliknya, ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan iaitu Adhidhamma, kemudian kepada ajaran asal Buddha iaitu Dhamma. Sumbangan kedua ialah konsep Ahimsa. Ia bererti menolak penyiksaan iaitu himsa serta pembunuhan walaupun untuk mengisi perut. Seseorang itu tidak boleh membunuh binatang. Agama Buddha terbahagi kepada 2 mazhab, iaitu mazhab Hinaya dan mazhab Mahayana. Konsep ini lebih menekankan kehidupan secara bermasyarakat. Penganutnya terdapat di Kemboja, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Laos. Agama ini merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika berkaitan dengan kehidupan. Ajaran Buddha tergandung dalam 4 kebenaran mulia, iaitu dukkha, bermaksud kehidupan yang penuh penderitaan, kesakitan dan kesedihan. Seterusnya, samudaya, bermaksud punca kesengsaraan, berpunca dari nafsu. Selain itu, nirodha, iaitu menghapuskan kesengsaraan dengan mengatasi nafsu. Akhir sekali, marga adalah jalan atau memadamkan nafsu dan boleh diatasi melalui jalan mulia berlapis 8. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Sejahtera. Nama saya Sudesh Nayarana Lelaki Jiwagaran. Nombor kad matrik saya ialah 10 DPM 2076. Kesimpulannya, bagi Aristoteles, Siddhartha Gautama Buddha adalah bahawa Buddha telah menyadari bahawa semua penderitaan manusia disebabkan oleh nafsu. Selain itu, agama Buddha seperti juga agama-agama yang lain mengutamakan kebajikan manusia dan semua makhluk. Dengan berusaha untuk mencapai nirwana, ia mengajar penganutnya untuk mematuhi kod etika yang tinggi. Di samping itu, 5 prinsip agama Buddha ialah mengelakkan daripada membunuh, mengelak daripada mengambil apa yang tidak diberikan, mengelak daripada kesalahan seksual, mengelak daripada pertuturan yang palsu, mengelak daripada perkara yang menghakialkan atau memabukkan. Terdapat 4 kebenaran mulia ialah penderitaan terdiri daripada penyakit, penemuan dan kematian, perpisahan daripada orang yang disayangi, mengiringi sesuatu yang tidak mungkin dapat diperoleh dan membenci sesuatu yang tidak dapat dihindari. Segala penderitaan disebabkan oleh nafsu dan usaha kita untuk memenuhi nafsu tersebut. Oleh itu, penderitaan dapat ditamatkan dengan menamatkan nafsu. Satu-satunya cara untuk menamatkan nafsu adalah dengan mematuhi jalan 8 lapis mulia. Selain itu, terdapat juga jalan 8 lapis mulia terdiri daripada pandangan, pertuturan yang benar, tindakan yang benar, rezeki yang benar, usaha yang
kepekaan yang benar, perhatian yang benar. Walau bagaimanapun, agama Buddha dipengaruhi oleh agama Konfusius, terutamanya dari segi penghormati ibu bapa dan perhubungan kekeluargaan. Menurut agama Buddha, perkahwinan yang ideal diseimbangkan oleh kewajipan sesama sendiri. Selanjutnya, etika perniagaan agama Buddha menggariskan jenis-jenis pekerjaan, pendekatan terhadap pekerja secara umumnya dan keusahawanan secara khususnya, penggunaan pendapatan penghargaan harta, kritikan kapitalisme dan komunisme dan sebagainya. Sewajarnya, agama Buddha mengambilkan bahawa semua nyawa semua makhluk adalah suci dan tidak patut disia-siakan melalui membunuh diri atau euthanasia. Akhir sekali, mengikut sudut pandangan agama Buddha, manusia hanya memerlukan sebahagian kecil dalam alam semesta ini dan hanya wujud kerana kebenaran makhluk lain. Selain itu, manusia dan makhluk lain hidup bersama untuk menjaga alam semesta. Terima kasih.